Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Pada pembentangan kali ini, saya akan membentangkan konsep antara keluarga dan persaudaraan. Keluarga dan persaudaraan adalah dua konsep yang mempunyai perbezaan yang sangat jelas. Namun sehingga kini masih ada yang berfikiran bahawa konsep ini adalah sama kerana kedua-dua konsep ini saling berkaitan. Jika diberikan perhatian kepada kehidupan kita, adalah jelas bahawa keluarga dan saudara mara memberi peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita sejak kita dilahirkan lagi. Perbezaan utama antara keluarga dan persaudaraan boleh dikenal pasti melalui definisi daripada kedua-dua perkataan tersebut. Keluarga adalah satu kumpulan yang mempunyai ibu bapa dan anak-anak, manakala persaudaraan adalah individu yang mempunyai pertalian darah dengan kita. Mari saya terangkan definisi persaudaraan dengan lebih lanjut. Persaudaraan boleh ditakrifkan sebagai hubungan yang mempunyai pertalian darah dengan kita. Sama seperti keluarga, persaudaraan juga merupakan bahagian yang paling penting dalam kehidupan seharian kita. Ini boleh berlaku melalui amalan perkahwinan dan hubungan genetik. Persaudaraan ialah sistem organisasi sosial berdasarkan hubungan keluarga yang sebenar. Tetapi, dalam sosiologi, persaudaraan melibatkan lebih daripada hubungan keluarga. Berbeza dengan definisi keluarga, keluarga boleh didefinisikan sebagai satu kumpulan yang mana mempunyai ibu bapa serta anak-anak. Keluarga sering dilihat unit yang paling kecil dalam masyarakat. Dalam sosiologi, keluarga dianggap sebagai salah satu institusi sosial terpenting yang mempunyai fungsi unik dalam masyarakat. Keluarga ialah sekumpulan orang yang disatukan dengan ikatan perkahwinan, pertalian darah serta anak angkat yang mana boleh membentuk satu rumah tangga dan berinteraksi antara satu sama lain dalam kedudukan sosial masing-masing. Biasanya boleh dilihat sebagai pasangan, ibu bapa, anak-anak serta adik-beradik. Konsep kekeluargaan bukan sahaja terserlah dalam suasana moden tetapi juga wujud dalam suasana pra-moden. Sekian itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Saya Marfirzan bin Monferus, merupakan pelajar tahun 2 daripada program Antropologi dan Sosiologi. Pada pembentangan saya pada hari ini, saya ingin menerangkan tentang dua jenis keluarga, iaitu keluarga nuklear ataupun keluarga lanjutan atau keluarga extended family. Keluarga nuklear. Keluarga nuklear adalah struktur keluarga yang terdiri daripada ibu bapa yang tinggal bersama anak-anak mereka, juga dikenali sebagai keluarga terdekat. Sebagai contoh, dalam kartun The Simpsons, Homer dan Marge merupakan ibu bapa yang tinggal bersama anak-anak mereka, manakala Bart, Lisa dan Maggie merupakan anak-anak mereka. Sistem ini berbeza dengan sistem keluarga yang besar, di mana sistem keluarga itu mungkin termasuk dengan ahli keluarga yang bukan terdekat seperti datuk nenek, ibu saudara ataupun bapa saudara mereka. Ramai yang percaya bahawa sistem keluarga nuklear adalah susunan yang terbaik dalam sistem keluarga tradisional yang banyak menghasilkan banyak kelebihan. Walau bagaimanapun, dengan mana-mana sistem terdapat juga beberapa kelemahan. Antara kelebihan yang terdapat dalam sistem keluarga nuklear, yang pertama ialah dalam keluarga nuklear tradisional pada hari ini adalah perkara biasa mempunyai pendapatan berganda. Kedua-dua ibu bapa berusaha untuk menyediakan kestabilan keuangan untuk isi rumah. Mereka ingin mewujudkan aliran tunai yang lebih besar bagi menstabilkan keperluan asas keluarga di dalam sebuah keluarga mereka. Kestabilan keuangan juga membolehkan ibu bapa menyediakan peluang yang ekstrakurikuler tambahan untuk anak-anak mereka seperti musik ataupun pelajaran sukan. Seterusnya iaitu extended family ataupun keluarga lanjutan. Keluarga lanjutan merupakan keluarga besar yang terdiri daripada beberapa generasi orang dan boleh merangkumi ibu bapa kandung dan anak-anak mereka serta mertua, datuk nenek, ibu saudara, bapa saudara ataupun sepupu mereka sendiri.
keluarga besar adalah tipikal budaya di dalam kolektif di dalam setiap ahli keluarga di seluruh dunia. Menurut Strong-L, keluarga besar ataupun extended family adalah tipikal budaya kolektif di mana semua ahli keluarga saling bergantung dan berkongsi tanggungjawab keluarga, termasuk peranan membesarkan anak. Ahli keluarga yang lebih besar biasanya tinggal di kediaman, sama ada di rumah keluarga ataupun di dalam sebuah keluarga yang besar. Mereka mengumpulkan sumber dan bertanggung jawab untuk menjaga dan menyara keluarga sendiri. Ikatan berbagai generasi dan sumber yang lebih besar meningkatkan daya tahan dan keupayaan keluarga ini yang lebih besar berbanding dengan jenis-jenis keluarga yang lain. Menurut Engstrom 2012, faktor risiko sedemikian termasuk hubungan yang kompleks, kesetiaan yang bercanggah, dan konflik generasi menyebabkan keluarga extended family ini menjadi lebih sukar untuk berkembang. Pendekatan seterusnya yang berbeza dalam kajian persaudaraan dan keluarga adalah jenis-jenis persaudaraan. Di dalam kajian persaudaraan dan keluarga, terdapat dua jenis persaudaraan yang ditekankan. Jenis persaudaraan pertama, iaitu persaudaraan afinal, merupakan ikatan hubungan yang terbentuk melalui perkahwinan. Apabila seseorang lelaki berkahwin, dia bukan sahaja membentuk hubungan bersama si isteri, malahan dia juga membentuk hubungan bersama ahli keluarga si isteri yang lain. Selepas berkahwin, lelaki bukan sahaja menjadi seorang suami, malahan dia juga menjadi seorang abang atau adik ipar dan juga menantu kepada keluarga si isteri. Seterusnya adalah persaudaraan konsanguin. Persaudaraan konsanguin merupakan ikatan hubungan yang terbentuk melalui pertalian darah, terutamanya dalam kekeluargaan. Sebagai contohnya adalah hubungan ibu bapa dan anak-anak, hubungan suami dan isteri, hubungan nenek datuk dan cucu-cucu merupakan contoh-contoh bagi persaudaraan konsanguin. Dalam persaudaraan konsanguin, terdapat 3 kelompok kelas yang berbeza, iaitu primer, sekunder dan tertiary. Contoh persaudaraan primer adalah hubungan antara ibu bapa dan anak-anak, hubungan adik-beradik, dan juga hubungan suami isteri. Seterusnya, yang kedua adalah persaudaraan sekunder di dalam persaudaraan konsanguin. Persaudaraan sekunder merupakan hubungan yang terjalin melalui saudara primer kita. Sebagai contoh, adik-beradik kepada ibu bapa kita merupakan saudara sekunder kita. Akhir sekali adalah persaudaraan tertiary dalam persaudaraan konsanguin. Persaudaraan tertiary terbentuk daripada saudara sekunder bagi saudara primer kita. Jadi, siapakah saudara tertiary saya? Saudara tertiary merupakan saudara sekunder bagi saudara primer kita. Sebagai contohnya, abang saya mempunyai abang ipar. Di sini, abang saya merupakan saudara primer saya dan abang iparnya merupakan saudara sekundernya. Secara tidak langsung, abang iparnya merupakan saudara tertiary bagi saya. Tentang keturunan. Dalam antropologi, untuk melihat sejarah sesebuah keluarga, lazimnya adalah melalui keturunan nenek moyang kedua ibu bapa mereka, dengan kebanyakannya sama ada melalui sebelah bapa atau melalui sebelah ibu, dan juga boleh secara dua hala. Struktur ikatan yang diakui budaya yang wujud antara ahli keluarga yang sama dikenali sebagai sistem persaudaraan. Namun begitu, dalam sesetengah budaya masyarakat tertentu, persaudaraan diwujudkan hanya melalui satu generasi atau sebelah pihak sahaja. Terdapat dua jenis keturunan, iaitu yang pertama ialah keturunan dua hala atau bilateral, yang memberi maksud ia boleh dikesan melalui ibu bapa tanpa mengira jantina.
Manakala jenis keturunan kedua iaitu unilateral yang bermaksud ia boleh dikesan melalui ibu bapa dan nenek moyang melalui satu jantina sahaja. Terdapat 3 jenis keturunan unilateral, iaitu yang pertama patrilineal, ianya mengikut sebelah bapa sahaja. Yang kedua matrilineal, yang mengikut sebelah ibu sahaja, dan yang ketiga ambilineal, yang mengikut sama ada sebelah bapa sahaja atau sebelah ibu sahaja, bergantung kepada keadaan sesuatu tempat. Untuk menunjukkan keluarga tersebut mengamalkan keturunan patrilineal atau dikenali sebagai keturunan agnetik, jika seseorang itu menjejaki salah sila keluarga mereka kembali, mereka akan melihat hanya kepada keturunan belah nenek moyang lelaki sahaja. Manakala dalam keturunan kognitif pula, semua keturunan nenek moyang akan menikmati keahlian kumpulan keturunan yang sama rata berdasarkan mana-mana gabungan hubungan lelaki ataupun perempuan. Namun, walau bagaimanapun, keturunan kognitif kadangkala digunakan secara sinonim, iaitu sama ada melalui dua hala atau juga digelar sebagai keturunan konsanguin. Kesimpulannya, persaudaraan dan juga keluarga merupakan satu perkara yang sangat berbeza dan ia mempunyai sifat-sifat tersendiri ataupun ciri-ciri tersendiri dan mempunyai konsep yang tersendiri, di mana keluarga pula ia meliputi daripada nuclear family dan juga extended family. Manakala daripada segi keturunan pula ia terdiri daripada bilateral dan juga unilateral. Bilateral adalah dua hala, unilateral merupakan satu hala sahaja, di mana ia meliputi patrilineal, ambilineal dan juga matrilineal. Akhir sekali, ia juga dikatakan bahawa persaudaraan juga adalah dari segi konsanguin dan juga afinal. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.